Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan bab sifat-sifat imam. Imam yang dimaksudkan di sini adalah pemimpin. Jadi pemimpin yang dimaksudkan dalam tajuk ni, seperti yang saya sebut dalam sesi lepas, adalah pemimpin pemerintah itu. Jadi oleh kerana mungkin kita tertanya-tanya, kenapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah selitkan tajuk ini, sedangkan pemimpin yang ataupun imam dalam topik perbincangan kita ni sebenarnya berkait dengan imam salat. Sebenarnya ia sebagai isyarat bahawa imam salat itu sebagai cerminan sebenarnya kepada imam politik itu. Dia banyak persamaan. Sebab itulah kalau dulu di zaman awal-awal Islam dulu, pemimpin politik itulah juga pemimpin dalam salat, yang menjadi imam salat. Jadi kepentingan pemimpin politik jadi imam salat. Bila seorang pemimpin politik dia menjadi imam salat kepada rakyat, kepada masyarakat, sebenarnya kesannya sangat positif kepada kepimpinannya. Kita boleh lihat secara realiti, apabila pemimpin politik sudah terpisah daripada pemimpin salat, bahkan mereka tak boleh pun nak jadi imam salat, kita boleh nampak bagaimana pemimpin itu akan wujud banyak kekurangan. Seolah-olah bila pemimpin politik ni, ya sehingga jadi peliklah tempat kita. Kalau pemimpin politik boleh jadi imam, orang rasa terkejut. Sebab daripada dulu lagi bila pemimpin ni dia jahil. Boleh katakan begitulah. Itu kita kena terima. Sebab tu bila ada pemimpin politik boleh baca khutbah, boleh jadi imam, itu suatu perkara yang agak mengkagumkan lah. Padahalnya perkara itu kalau dulu dia tidak boleh dipisahkan itu. Kalau pemimpin politik, dialah pemimpin dalam salat sebagai imam. Sebab dia banyak ciri-ciri itu persamaan dari segi pemilihan kelayakan. Kalau dia salah peranan makmum, dan kelemahan makmum itu ditampung oleh imam pemimpin. Maknanya di situ kita nampak pemimpin dalam solat ni ada tanggungjawab seperti pemimpin politik juga. Begitu. Jadi pada pagi ni saya akan sambung tajuk itu pada qaul Imam Syafi'i 562. Qaul yang ke-562. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan pula daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Tufail bin Amru ad-Dawsi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus telah derhaka dan enggan menerima kebenaran. Maka berdoalah kepada Allah agar mereka ditimpa musibah. Ini satu report daripada Tufail bin Amr kepada Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi pada waktu itu. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Tajuk yang ke-44, perbahasan tentang keutamaan sahabat. Dan juga tajuk yang ke-47, bab keutamaan kabilah Ghafar. Kabilah tu kabilah Aslam, Juhainah, Ashja', Maziyah, Tamim, Daus dan Wati'. Maka Rasulullah SAW menghadap ke kiblat sambil mengangkat kedua tangannya
Maka orang ramai berkata, binasa adalah kabilah Daus. Sebab kalau Nabi berdoa, Nabi angkat tangan, kalau Nabi doa keburukan kepada kabilah Daus, pasti. Jadi sangkaan orang yang melihat itu, dia kata Nabi akan doa keburukan kepada kabilah Daus. Pasti binasa kabilah Daus. Kena doa Rasulullah. Tiba-tiba Nabi berdoanya macam mana? Tiba-tiba Nabi berdoa, Ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Daus. Berilah petunjuk kepada kabilah Daus. Dan datangkanlah petunjuk itu kepada mereka. Mana Nabi doa, Allahumma hdi qaum. Seolah begitu, Allahumma hdi, liqabilati Daus. Ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Daus. Itu yang Nabi doa. Dan datangkanlah hidayah kepada mereka. Jadi hadis ini disebut oleh Muslim di bawah tajuk kelebihan kabilah Daus. Hadis ini. Maknanya kabilah Daus ni ada kelebihannya. Ini termasuk dalam manaqib ataupun kelebihan kabilah Daus. Sebab kalau kita perhatikan dalam hadis, ni kalau kita ikutilah pengajian hadis, kita baca hadis daripada satu hadis ke satu hadis, kita dapati Nabi SAW, walaupun dalam keadaan macam mana pun, kalau dalam konteks satu kabilah, Nabi tak doa keburukan. Kecuali kalau satu individu tu dahsyat sangat, perangai dia teruk sangat, Nabi doa atas nama individu. Tapi kalau kabilah, Nabi tak doa. Nabi tak akan doa pada kabilah tu, rasa satu kabilah tu, Ya Allah, musnahkanlah kabilah Taif. Saqif, Bani Saqif. Taif tu, Saqif lah. Taif tu nama tempat, kabilah dia tinggal di situ, majoritinya adalah pokok Saqif. Nabi tak doa. Walaupun Nabi dihintam dengan teruk, ketika Nabi pergi ke Taif, itu sikap Nabi. Sebab itulah jangan sekali-kali kita berbuat begitu. Misalnya kita doa pada satu parti tu, biar musnah kumpulan parti tu dok. Sedangkan dalam tu ramai beribu-ribu, berpuluh ribu, itu tak kena. Kalau ada seorang-seorang individu tu, kalau dia teruk sangat, adalah ulama kata boleh berdoa tu. Walaupun terbaiknya doa supaya Allah Taala pulihkan dia punya akhlak dia tu. Supaya Allah beri hidayat. Itu cara dia. Jadi isu dia sekarang ni, masalahnya bila kemarahan tu gagal dikawal, dia akan jadi begitulah. Jadi bukan mudah tu, bukan perkara mudah tu orang buat. Orang telah menganiaya kita, menzalimi kita, tiba-tiba kita nak doa kebaikan kepada dia. Bukan perkara mudah. Di situlah nilai akhlak seseorang tu seperti yang ditunjuk oleh Nabi, walaupun dalam keadaan teraniaya, masih lagi doa kebaikan kepada orang yang menganiaya itu. Cuma di sini Imam Syafi'i masukkan riwayat ini untuk menyatakan kelebihan pokok Daus itu. Maknanya apa? Maknanya mereka ini, dari kalangan mereka ni ramai yang menjadi pemimpin selepas pada itu. Itu berkat doa Nabi SAW. Seperti mana Thaqif. Kalau kita tengok Thaqif ni, kadang-kadang kita rasa Allah bertuahnya Thaqif ni. Walaupun peringkat awalnya bermusuh dengan Nabi, tapi berkat doa Nabi itu, pokok dia ni pegang jawatan besar selepas zaman Nabi, terlibat dalam peperangan, bukan jawatan duduk dalam bilik aircon, tidak. Menjadi ketua perang, terdedah pada mati. Itu pokok Thaqif. Sebab itulah dalam kitab Bukhari, kitab Muslim, ada khusus Nabi puji pokok Thaqif dalam bentuk doa kebaikan. Cumanya kena ingat satu perkara ni sebagai peringatan lah, dalam kitab-kitab disebut. Mana kita sebagai bangsa kemudian, kabilah kemudian, bangsa kemudian orang Melayu misalnya. Walaupun Nabi tidak sebut pun dalam hadis, sebab tak ada pun Melayu pada waktu itu. Tapi kalau kita nak dapat kelebihan, insya-Allah kita akan dapat juga doa Nabi itu kalau kita ikut cara hidup sahabat tabi'in. Kita akan termasuk juga doa tu. Tu. Syaratnya kita cuba ikut mereka dengan cara yang baik. Itu kelebihan, kita kata ittiba', kelebihan ittiba', kelebihan mengikut generasi awal Islam yang diiktiraf sebagai generasi terbaik. Kita juga dapat kebaikan. Itulah dalam ayat tu, was-sabiqunal awwalun, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu. Orang-orang yang terdahulu yang memeluk Islam, sama ada muhajirin ke ansar ke, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, dapat redha Allah juga. Walaupun kita tidak disebut dalam Quran ansar, tidak seperti mana disebut ansar, tidak disebut dalam hadis. Tapi kalau kita ikut cara hidup mereka, kita akan dapat juga radhiyallahu itu.
Itu kelebihan itu. Jadi mudah-mudahan kita dapat. Baik, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulal hijrah lakuntu amran minal ansar, walau anna an-nas salaku wadiyan aw syi'ban lasalaktu fi wadil ansar syi'bahum." Kalaulah, kata Nabi, Nabi kata, kalaulah bukan kerana hijrah, nescaya aku akan menjadi orang Ansar. Sekiranya manusia melalui sebuah lembah atau jalan, nescaya aku akan melalui lembah Ansar dan jalan Ansar. Jadi aku ni sekarang ni jadi muhajirin, tidak jadi Ansar. Kalau diberi pilihan lah, kalaulah tidak berlaku hijrah, pasti aku akan gabungkan diri aku dengan Ansar. Ini kelebihan. Tetapi hukum mana pun muhajirin lebih besar lagi. Sebab muhajirin ni berat. Muhajirin ni kalau kita baca dalam sejarah, orang miskin tak apalah. Tapi orang kaya seperti Abdul Rahman ni, nak hijrah tu tidak dibenarkan bawa apa-apa harta. Pergi selas punggung. Berat tu. Pengorbanan luar biasa. Berebut anak sehingga tercabut lengan anak. Ada sahabat tercabut. Dia tarik. Nama? Musalna. Tercabut tangan ni. Kalau kita baca dalam sejarah. Dia kata air mata dia sampai ke Madinah. Teringat pada anak dia. Dah golongan, dia mertua dia ni, dia satu kabilah besar. Jadi ada kuasa lah. Dia tak ada kuasa. Tarik anak nak bawa pergi. Tak benar. Kalau nak pergi, kamu pergi seorang. Jadi masa itu sampai tercabut lengan anak. Dia kata air mata sampai ke Madinah. Tu cuba bayangkanlah. Kita baca pun satu macam perasaan kita. Dan suasana itu mungkin tak pernah berlaku lah pada kita sampai ke tahap itu. Ini satu kelebihan lah. Sebab itulah orang-orang beginilah sepatutnya kita belajar sirah mereka untuk kita ikuti. Dan dengan saya tak ada buku. Lama dah saya sebut ni tapi tak mula lagi. Perbincangan tentang kehidupan para sahabat. 5 jilid. Kehidupan sahabat ni kalau dari segi akidah bagaimana cara dia faham. Ulama buat kitab khusus dari segi akhlak, dari segi syariat. Itu perkara yang sepatutnya kita belajar. Sebab dia sirah sahabat ni ada sirah yang berbentuk hanya kita mengambil tahu tentang perjalanan hidup mereka. Tetapi kita itu dia bincang tentang sahabat, sirah sahabat dari sudut pemikiran. Dari sudut pengikutan sunnah. Dari sudut bagaimana terbentuknya akhlak sahabat. Misalnya dalam satu isu, sahabat ni kata macam mana, sahabat ni kata, kita boleh lihat. Penting tu. Dan setakat ni wallahualam lah. Mana tidak ada lagi satu subjek untuk masyarakat. Waktu tu. Sebenarnya perlu. Perlu. Saya tengok terjemahan pun tidak ada. InsyaAllah kita akan cubalah. Perlu juga tu. Jadi bila saya baca tu, saya rasa sangat menariklah kitab tu. Kita boleh tahu bagaimana dia punya. Padahal sahabat ni bukannya semuanya intelek. Tapi berkat. Kesan, keberkatan. Taat kepada Rasulullah itu sehingga fikiran mereka jadi cemerlang. Ini suatu perkara yang perlu kita tahulah. Jadi dalam hadis ini, jelas Nabi kata kalaulah tidak kerana hijrah. Tapi sekarang ini aku sudah jadi muhajirin. Tapi kalau tidak kerana hijrah ni, pasti aku akan gabungkan diri aku menjadi Ansar. Dan kalaulah semua orang lain ini tidak ikut Ansar, aku akan pergi juga ke kawasan mereka. Aku akan lalu jalan-jalan yang mereka lalu. Ini merupakan manaqib Ansar. Jadi bila Nabi sebut begini, ketika Ansar masih ada tu, cuba bayangkanlah. Bila nak lantik pemimpin, nak lantik jadi imam, mesti orang akan suruh berapa Ansar. Sebab kamu ni satu bangsa, satu kabilah yang dipuji oleh Nabi. Dia puji tu bukan kerana sebab yang tidak munasabah, kerana jasa dia. Besar Ansar. Walladzina tabau'ud dar wal iman. Cuba baca ayat tu. Tu tentang Ansar tu. Orang-orang yang telah memberi tempat tinggal kepada muhajirin dan memberi kemudahan harta pada muhajirin, dan mereka tidak menyesal dengan buat begitu. Bahkan mereka lebihkan golongan muhajirin daripada diri-diri mereka sendiri. Ayat tu sampai kiamat. Kiamat pun tak hilang ayat tu. Itu Ansar. Bukan main-main tu. Kita ni kalau boleh buat NATO rasa boleh kira. Tapi nak cari Ansar seperti Ansar dulu, tak ada lah. Ansar tu ada lah. Nak cari Ansar itu payah.
Dia mesti keturunan itu ada. Cuma kita nak tahu secara sah. Yang keduanya, apakah sifat-sifat Ansar dulu ada lagi tidak pada mereka tu? Itu wallahu a'lam. Sebabnya kalau misalnya Nabi katakan sebelum ni saya telah sebut al-a'immatu min Quraisy. Apakah semata-mata kerana Quraisy tu dia lebih, tidak, kerana sifat yang ada pada dia. Sebab tu Ibn Khaldun kata sifat tu bila hilang tak ada kelebihan dari Quraisy tu. Jadi kalau kita bangsa Melayu pun kalau kita nak kelebihan, kena pastikan, kena latih, kena usaha supaya sifat-sifat Ansar, sifat-sifat Muhajirin, sifat-sifat Quraisy yang dipuji Nabi tak ada pada kita. Baru kita dapat kelebihan. Sebab dia kelebihan ni bukan kerana bangsa. Cuma Nabi sebut pada waktu tu kerana Quraisy itu ada ciri-ciri itu. Ciri-ciri pemimpin itu yang dikehendaki dalam agama. Sebab tu Ibn Khaldun kata, bukan bermakna Nabi ni asabiyah jahiliyah. Tapi asabiyah ghalibiyah. Asabiyah ghalibiyah ni satu asabiyah mana kita puji satu puak kerana kelebihan yang ada pada dia. Dan kelebihan itu dominan pada dia. Sehingga dia mengatasi kebaikan orang lain. Jadi contohnya kita atas Melayu ni, kalau kita nak survival Melayu ni, kekal, bahkan dia kena latih bangsa kita menjadi orang yang kita kata baik lah. Ni kalau rasuah kita lah juaranya. Itu satu isu yang berat juga. Kalau mak rempik, kita juga. Dadah pun juara juga. Jadi bagaimana kita nak angkat semula bangsa kita tu? Dia tak boleh seorang dua buat ni. Dia kena gabungnya, beri kepahaman kepada masyarakat. InsyaAllah kita tetap dominan di Malaysia ni. Sebab kita tengok sekarang, kita kata ghalibiyah itu nampaknya Ghalibiyah tu nampaknya sudah nampak nak pergi pada bangsa lain. Bahaya tu. Sebab tu setengah-setengah ulama saya perhatikanlah. Dia bukan tak faham. Ni saya dengar lah. Walaupun setengah program tu tutup, tapi ada juga saya hadir. Profesor-profesor ni akhir sekali dia dalam konteks Malaysia ni, sebab minta maaf lah dia sebut dah. Dia kata nampaknya bahasa Melayu ni terlalu lambat untuk meningkat. Itu kita baca tu agak perik juga lah sebab bangsa Melayu kita. Tapi pandangan orang Melayu kita juga dalam program yang tertutup. Sehingga dia kata, kalau kita nak supaya Islam ni cepat berkembang dengan Malaysia, kita kena Islamkan setengah-setengah bangsa lain. Kita kena cepat supaya bangsa lain, sebab setengah-setengah bangsa itu dia ada ciri-ciri Islam yang lebih hebat daripada kita. Tapi dia tidak Islam. Dia sebut dalam keadaan gitu, kita boleh agaklah bangsa mana tu. Mana kalau sekiranya mereka berjaya diislamkan, tokoh-tokoh masuk Islam, perkembangan Islam itu lebih cepat. Ada yang berpendapat gitu. Setuju ke tak setuju, itu pandangan dia lah. Itu sebenarnya perbincangan itu bagi anak lah. Daripada apa yang anda baca, semuanya dia bincang tentang ghalibiyah, bukan bincang asabiyah jahiliyah, tidak. Dan kita kena ingat dalam dunia ni secara sunnatullah, fitrah yang Allah buat, mana-mana bangsa yang hebat dia akan naik. Itu kita kena terima lah, hakikat itu. Tak perlu kita buat reka hadis-hadis palsu untuk menaikkan bangsa kita. Tak perlu. Kita usaha supaya masyarakat kita ni berilmu, insya-Allah. Orang yang berilmu ni dia berfikir tak sama dengan orang yang tidak berilmu. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sebab kalau sekali kita dengar kan, bila Nabi sebut al-a'immatu min Quraisy, sukar juga kita nak faham tu. Kita tetap terasa hati ke kabilah lain. Mungkin kita kata, tapi masyarakat tu faham. Dia tahu, dia kenal Nabi ni bukan asabiyah. Bukan Quraisy itulah yang berperang dengan Nabi. Cuma Nabi sebut tu sebab potensi itu, bakat yang ada tu, ada di sudut itu. Misalnya di sini Ansar ni luar biasa. InsyaAllah dalam pengajian hadis Nasa'i pun akan datang kita, tapi lambat lagi lah. Bagaimana Nabi sebut tentang kabilah-kabilah yang berjuang. Nabi berhijrah. Ulama kata Muhajirin ni 160 orang pun tak lebih. Tapi 6 bulan hingga 9 bulan sahaja Mus'ab bin Umair dengan Sa'ad bin Mu'az itu berdakwah. 900 orang masuk Islam. Lebih lah. Dia sebab dia apa? 85 buah rumah. Maknanya kalau kita satu rumah tu 5 orang dah berapa dah? Cuba bayangkanlah. Sebab itu boleh terbentuk. Sampai di Quba tu terus ada kerajaan Madinah. Itu faktor. Itu Ansar lah tu. Bukan main tu.
Sa'ad bin Mu'az dengan Mus'ab bin Umair itu. Mana kalau ana lah, bila kita baca sejarah-sejarah ni, kita rasa terlalu kerdil kita. Allah kecilnya kita. Nah, ngajar dalam bilik aircon, tak ada aircon tak hari dah kelas. Nak sejuk sama kita ni nak. Jauh beza tu. Tapi kak, yalah adalah sudut-sudut yang mana kena ada mujahadah. Dia baca ni pun sakit kepala juga sebenarnya. Baca ni sebenarnya. Kalau pengalaman guru kita, ulama-ulama kita dulu. Berat tu tekannya orang nak baca tu. Setengah-setengah ulama kata kuliah 45 minit baca 4 jam. Nah, bayar ke daripada muda sampai tua setengah-setengah asatizah kita tu dak. Mana ilmu tu satu hal. Ingat tak ingat tu satu hal. Tapi keberadaan hidup mereka begitu berpuluhan tahun itu. Itu kelebihan lah. Kita harap pun kita begitulah insya-Allah. Sekarang ini kita baca ni tentang generasi yang pernah hidup bersama Rasulullah menjadi pejuang-pejuang dan mereka inilah yang menyebar luaskan Islam yang diperkukuhkan oleh Nabi di Madinah itu. Nama ni siapa disebut dalam Quran? Setengah ulama kata Muhajirin itu bukan kabilah. Orang yang berhijrah. Ansar itu kabilah. Sebab dia tentu dah gabung dengan Aus dan Khazraj. Orang panggil kabilah Ansar. Orang tak sebut kabilah Muhajirin. Sebab Muhajirin ada daripada luar. Daripada hak tidak Mekah pun Muhajirin. Mari daripada Parsi. Itu Muhajirin juga. Mari daripada Habasyah. Muhajirin juga. Dari sudut tu setengah ulama kata lebih Ansar. Ada yang kata begitulah. Tapi umumnya jumhur ulama kata lebih Muhajirin. Setengah ulama kata tidak, lebih ni dia tidak sama ni sudut ini. Hak ni sudut ini orang panggil lebih semuanya. Begitulah. Kukuk mana pun kita boleh faham dengan sendirilah kita nak ulas macam mana sampai dia sebut dalam Quran. Kalau sebut dalam hadis tu banyak kabilah sebut dalam hadis. Tapi Ansar itu. Baik, seterusnya cuba kita tengok lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allahumma ighfir lil ansar wa li abna'il ansar wa li abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah Ansar dan anak orang Ansar serta saya terjemah mafhum ni serta keturunan Ansar. Anak kepada anak Ansar, maknanya cucu dia, maknanya keturunan maksudnya. Serta cucu orang Ansar. Li abna'i, anak kepada anak Ansar, maknanya cucu lah. Tapi mafhum dianya adalah keturunan lah. Anak cucu Ansar itu. Allahu Akbar. Kita tengok maknanya. Sebab itulah dalam kitab yang menyentuh berkenaan manaqib ni kita akan jumpa mana doa kebaikan kepada Ansar ni termasuk dalam syariat ulama kata. Kita boleh pahala. Sebab tu kadang-kadang, sebab itulah orang belajar hadis ni, dia akan jumpa lah. Sebab kalau kita tak belajar hadis, kita tak jumpa perkara-perkara gini. Kita sendiri ni yang ada dalam bilik kuliah ni kita kata, berapa kali kita doa pada Muhajirin. Tapi dalam doa Nabi ada, Nabi ajar. Muhajirin wal Ansar kan, kita dalam doa Nabi ada. Dia ambil petik daripada Al-Quran, dia campur Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Hak tu umum, tu masuk semua. Doa tu masuk Ansar semua sekali. Ada khusus sebut mana kita berdoa untuk kita dan dikaitkan dengan Muhajirin dan Ansar. Ada khusus doa. Ini kelebihan. Tajuk seterusnya, musafir menjadi imam kepada orang yang bermukim. Dia mari musafir tempat kita, dia jadi imam kepada puak-puak kita. Qaulnya ke-563, Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di Mina 2 rakaat bersama Abu Bakar dan Umar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di Mina 2 rakaat bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi sebenarnya kata-kata Imam Syafi'i ini merujuk kepada Nabi jadi imam di Mina dan antara sahabat Muhajirin yang jadi makmum Abu Bakar dan Umar. Bukan di sini maksud kata-kata Imam Syafi'i ini sebenarnya ni dalam syarah lah disebut. Maknanya yang mengikuti Nabi itu bukan Abu Bakar dan Umar saja. Penduduk setempat itu.
apa-apa Ansar, apa-apa kawasan itulah. Ansar tu satu Ansar lah. Moga sama-sama mari daripada Madinah ni. Sebab kita kata Mina ni bukan di Madinah. Tu. Berapa kilo saya pun tak ingat daripada Masjid Haram ni. Sebab orang jalan kaki tu. Saya pernah. Tapi bahasa kes nak orang mak. Nah. Mula kawasan bukit ini terah kononnya. Bagus juga kena terah juga sekali tu. Pengalaman tu. Sebab ada orang tu dia memang semangat luar biasa Kelantan kita. Dia kata saya nak berjalan sebab dia naik atas bukit ini nampak menara jam tu. Duduk di Arafah kan. Terus berjalan pergi, memang satu pengalaman juga lah tu. Naik bukit, turun bukit, berpandu kepada menara jam itu. Peluh pakai kaki. Jadi di sini zahirnya kita kata-kata Imam Syafi'i tak nampak pun Nabi jadi imam kepada masyarakat setempat. Tidak, mana bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar saja. Jadi imam itu maksud dia. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni memang di mana-mana pun begitu dah. Jadi musafir Nabi ni musafir kerana mengerjakan haji lah. Ke haji wida tu. Nabi sekali Nabi buat haji. Baik, qaulnya ke-564 Imam Syafi'i berkata, saya menyukai seorang yang layak menjadi imam agar mengerjakan salat sebagai imam dan tidak dia mewakilkan kepada orang lain. Tak kiralah dia tu musafir ataupun dia bermukim. Ia memerintahkan orang yang bermukim bermakmun di belakangnya untuk menyempurnakan salat, yakni tidak meringkaskannya. Kecuali apabila mereka telah memahami ilmu fiqh, maka cukuplah hal itu bagi mereka, insya-Allah. Jadi, mana peringkat awal Nabi ni ketika dia salat, walaupun dia musafir, dia semaya tamam. Dia semaya dengan tanpa jamak dengan qasar lah. Dengan tujuan nak mengajar masyarakat setempat, ini salat yang betul ketika bermukim. Maknanya Nabi pergi tu kalau tempat-tempat tertentu tu, maknanya, ialah kalau sama-sama sahabat dia yang sudah faham dah tentang fiqh tu, tentang kita kata orang musafir kena jamak, boleh qasar, tak apalah. Tapi ada juga Nabi, walaupun dia musafir, dia sembahyang tamam. Maksudnya apa? Maksudnya itu sebagai pendidikan kepada masyarakat setempat. Hak duduk mari bersama dia musafir, bersama dia sana bakal sama, hak ni Pak. Tak ada masalah. Dah sudah terbentuk dah dengan fiqhul Islam itu. Dengan fiqh Islam itu. Jadi maknanya begitu. Sebab itulah dalam agama kita contohnya lah. Saya sendiri. Maknanya jadi musafir lah bila balik Kelantan ni. Kadang-kadang kita salat asar, kita jamak qasar. Kemudian kita pergi lagi sembahyang asar. Walaupun kita jadi imam pun boleh. Bagi kitanya sunat lah. Tidak jadi masalah. Apatah lagi sebagai contoh, misalnya kita pergi ke kawasan orang asli misalnya. Kita musafir ni jauh kita pergi tu. Memang kita salat jamak qasar pun. Tapi bila pergi ke sana, kita kena salat dengan dia dengan salat yang tamam. Walaupun kita sembahyang dah pun. Memang begitu. Sebab dia timbul satu isu lah. Jadi bila kita nak pergi ke kawasan tu, ada yang kata, kita kena sembahyang seperti biasalah. Sebab apa? Sebab kita nak sempat asar, kita nak sembahyang asar dengan apa? Takkan kita nak sembahyang jamak takdim. Tu tak faham tu. Itu maknanya tak faham. Padahal kita salat lah. Jamak kita takdim kan tu. Maknanya jamak di antara zuhur, pergi kita sembahyang asar pula dengan apa dia dengan secara tamam, tak ada masalah pun. Bahkan setengah ulama kata kita boleh pahala lain yang itu tu. Atas pahala sunat. Tu. Jangan saya musafir. Jadi kita sembahyang 2 rakaat, lepas tu kita minta orang asli tu sambung. Nak sambung macam mana dia? Dia sembahyang apa Fatihah tak betul. Jadi perkara-perkara kita kena faham. Itu maksud yang dimaksudkan di sini. Sebab setengah-setengah orang Islam tu bila dia masuk Islam tu sekadar dia buat yang asas-asas saja. Sebab itulah Nabi SAW dia begini saya nak bagi tahulah supaya kita faham. Kita tidak nafikan dalam sirah, dalam hadis memang disebut Nabi hantar wakil daripada sahabat Madinah pergi ke kampung-kampung sebagai muballigh untuk mengajar. Tetapi kita kena ingat, mereka pergi itu tidak selama-lamanya mereka berada di situ. Pergi seminggu balik. Jadi maknanya kalau nak dibandingkan masyarakat Islam yang berada di Madinah, dari segi pengetahuan mereka jauh lebih mendalam berbanding dengan orang yang berada di kawasan Badawan. Itu sudah tentu. Sebab itulah bila pergi kepada bila sahabat pergi ke tempat itu, sahabat tu adalah sahabat yang telah diberi kepercayaan oleh Nabi. Dia tahu nak urus orang-orang yang cetek ilmu pengetahuan ini macam mana.
Itu penting tu. Kalau tidak, kita silat-silat hari bulan pergi nak kita ni tak baca kunut, kita pergi tak baca kunut kapun dia lah. Apa hak ni lebih kuat kita buat hujah. Kita sebut hujah dia terbuka mulut tak tutup mulut tu tak. Dia kata jala dah ni dah kata Wahabi ni kata ni. Hak ni dah nanya tu bahaya. Kena tahu juga tu. Jangan main-main. Saya pernah jumpa seorang doktor lah. Seorang doktor di Kelantan ni. Dia hebatlah pengajian dia. Saya pernah tanya dia, kata kenapa ada masalah di situ? Nak tahu ya. Sebab sebelum kita nak pergi kuliah, doktor tu sebut, saya nak sebut pada ustaz dia kata. Dia mula-mula pokok sunnah kita pergi ke tempat tu. Hari mula-mula dia buat batas asas lah untuk buat salat tu. Dia dah tak baca dah kunut. Dia mula dengan tak baca kunut. Terkejut orang kampung. Itu kesilapan. Menyebabkan selepas daripada itu segala kebaikan program dibuat orang kampung tak pergi. Sebab apa? Sebab dia kata ni dah yang dikatakan dia kata generasi Y ni. Generasi W. Bukan generasi Y tu lain. Generasi W ni dah ni. Rasalah. Jadi sebab tu kita kena raikan perkara khilaf dan mesti melihat kepada keadaan masyarakat itu. Khilaf yang muktabar perlu diraikan. Kecuali sesuatu yang tidak muktabar. Khilaf itu khilaf yang tidak muktabar. Kita kena faham kalau itu. Kalau tidak, teruk kita silap dari segi langkah dakwah kita. Na'udzubillah min zalik. Akhir sekali sampai bila-bila pun orang tak terima. Nak betul pula susah. Ni orang panggil berdoa lah, Kelantan kata berdoa. Tak boleh. Jadi saya ambil sekali lagi 564. Jadi kata Imam Syafi'i, saya suka. Kena ingatlah Imam Syafi'i ni bila disebut saya suka ni merupakan ijtihad dia. Kata Imam Syafi'i, saya menyukai seseorang yang layak menjadi imam agar mengerjakan salat sebagai imam. Jadi kalau dia betul-betul layak, dia pun rasa dia layak berdasar pada pengajian dia, pasal pengalaman dia, dia melihat yang ada situ pun, dia kenal yang tidak layak, dia sepatut jadi imam. Bila disuruh jadi imam tu, dia naik ke hadapan lah. Jangan teragak-agak. Tu. Ia memerintahkan orang yang bermukim, orang yang layak tadilah, supaya bermakmum di belakangnya untuk menyempurnakan salat. Yang ini tidak. Tapi di sini maksudnya Nabi SAW. Yang dimaksudkan ia maksudnya Nabi itu sebenarnya. Kecuali apabila mereka telah memahami ilmu fiqh. Jadi bagi orang-orang yang baru-baru mengenal Islam, Nabi tak ajar jamak qasar. Walaupun Nabi musafir pun Nabi buat salat tamam. Nak ajar mereka sehinggalah mereka faham fiqh itu. Fiqh itu, mereka faham fiqh itu. Jangan main ni, perkara ni saya ada pengalaman. Kita orang musafir, kita pergi dah. Yalah kita ni belajar melepasi, bukan sekadar mazhab Syafi'i. Kita pergi ke kampung. Nak pergi kampung dia naik perahu. Tak ada jalan darat. Masjid ada, sekolah ada. Guru duduk situ pun mana naik bot. Saya tak sebutlah di mana. Bila kita pergi, saya cuma sudah macam mana masyarakat sini. Dia minta kita jadi imam. Di situlah kita akan ikut betul-betul seperti mazhab Syafi'i. Sebab kita yakin itu yang diamalkan. Sebab dalam masyarakat Melayu kita, mana kita buat dengan, kita kata dengan apa ni, angkat tangan, tidak angkat tangan, semua sekali. Semua sekali lah. Dalam masyarakat kita ni, ni perlu tahu ni. Sebab benda ni pernah jadi isu. Masa saya kuliah itu, bukan saya jadi imam. Masyarakat kita umumnya, mereka faham. Contohnya ketika rokok. Ni contoh. Ni dia panggil intiqal. Intiqal rukun. Perpindahan rukun. Daripada qiyam, dia rokok. Maksud makmum tidak boleh mendahului imam. Maknanya imam dulu kena selesai rokok. Maknanya barulah makmum itu turut rokok. Begitulah juga iktidal. Dan yang paling ketaranya adalah ketika rokok, sujud misalnya. Ataupun naik daripada sujud tu. Janganlah imam tak sempat lagi sempurna qiyam daripada sujud, tiba-tiba makmum telah berdiri tegak. Imam bangun. Sebab apa? Sebab imam ni, dia angkat kepala daripada sujud yang kedua, nak qiyam, dia sudah kata Allahu Akbar. Kadang-kadang imam tu sebut Allahu Akbar tu, bar itu, dia tak selesai lagi berdiri, tak sempurna lagi berdiri. Tiba-tiba, makmum sudah berdiri. Tempat kita, dia sebut, dia faham, kalau begitu keadaan dia, maka makmum telah mendahului imam. Memang ada pun sebutlah kitab kita. Nak buat macam mana? Dia pun tak tahu bahawa
Dalam mazhab Syafi'i pun ramai ulama berpendapat bila imam kata Allahu Akbar, walaupun dia tak sempurna lagi bangun, sudah dikira dia mendahului makmum. Jadi kalau kalau imam sempurna dulu pun, dia tidak mengambil kira itu, dia mengambil kira yang memulakan itu. Bila makmum kata Allahu Akbar, walaupun imam dia di masjid itu, imam dia tu memang saiz tubuh 100 kilo lebih. Besarlah dia. Jadi kalau dia kata Allahu Akbar itu, moga saya dijemput kuliah di situ. Dia kata Allahu Akbar, bar tu kita ingat dia semua. Kita pun bangun tengok dia baru nak bangun. Padahal dia yang kata Allahu Akbar. Sebab dia tubuh satu, dia kena yang ni dulu. Dia angkat ini naik, kaki dia begitu, baru dia boleh berdiri tegak. Sebab dia tubuh besar sangat. Jadi masyarakat di situ, baru saya faham selepas itu, bila imam dia kata Allahu Akbar, dia tak bangun lagi. Sebab dia kata imam dia tak sempurna gitu. Sebab imam dia tu lambat pergerakan dia. Dia sudah terbentuk gitu masyarakat situ. Jadi bila saya bangun tegak, imam dia tak bangun, kita tengok semua orang masih dalam keadaan sujud. Di situ adalah yang tanya, macam mana ustaz? Di sini imam kita ni lambat dia bergerak. Sukar dia. Jadi jadi dia ingat maknanya salat saya itu sudah terjejah lah. Sebab bagi dia itu sudah dikira mendahului imam. Tapi kalau kita belajar dalam kitab fiqh, tidak. Sebab apa? Sebab imam yang memulakan Allahu Akbar. Makna pergerakan itu dia bermula. Sudah siapa dia dulu, dia tak kira. Kau gitu dalam fiqh dibincang. Kapo imam tu nak bangun tu dah. Rehat dulu. Cokor mentah bangun dah, baru dia bangun. Jadi kalau makmum tu sudah tidak tahu cara imam tu, tapi imam tu baca sedap. Baca Quran dia memang menarik. Jadi kau begitu. Itu yang perlu kita tahu. Kalau kita jadi imam, maknanya sebab itulah Imam Syafi'i suka orang yang tempatan jadi imam itu. Itu salah satu sebabnya. Sebab orang kampung ni bukan semuanya berpengetahuan dengan lengkap. Kalau silap-silap bila sedikit saja perbezaan sudah cukup dah untuk timbul fitnah tu. Sebab itulah bagi saya zaman kita sekarang ni masyarakat perlu diberi pendedahan yang lebih meluas dari segi fiqh. Dan kita sebagai tenaga pengajar pun kalau kita nak sebut yang khilaf kena sebut mazhab Syafi'i kita begini. Tapi mazhab-mazhab lain juga ulama kita juga kena bagi begitu. Saya bimbang kalau kita silap akhir sekali dia nampak mazhab Malik ni tidak mazhab kita. Dia bukan setakat itu tu. Kalau dia kata bukan mazhab kita, dia semacam ni apa dia ikut orang lain? Orang lain dia panggil. Padahal orang lain tu pok kita juga tu mazhab Malik tu. Imam Malik tu guru Imam Syafi'i tu guru kita juga tu. Saya bimbang takut jadi gitu ya. Akhir sekali kita ni puak mana? Puak Syafi'i. Tidak puak ahli sunnah wal jamaah tidak. Jadi gitu pun juga. Dia nak bincang ahli sunnah wal jamaah tu dalam bab lain. Baru dia sebut tu. Jadi silap faham. Tu bahaya juga tu. Kadang-kadang istilah itu dia boleh menjarakkan kita. Apabila para musafir dan orang-orang yang bermukim berkumpul untuk melaksanakan salat berjamaah. Jika wali, kena ingatlah wali ni maknanya pemimpin politik yang memerintah. Wali sini maknanya pemerintah. Jika pemerintah adalah salah satu dari dua kelompok tersebut, sama ada dia orang musafir kah ataupun dia orang bermukim kah, tak kira lah. Maka ia wajib, harus di sini makna wajib, menjadi imam salat kepada mereka. Maksudnya begini. Dalam kalangan umat Islam itu, di satu tempat di masjid itu ada orang musafir dan ada orang tidak musafir. Baik, di kalangan mereka itu, katakanlah ada wali, ada pemerintah. Tak kira lah pemerintah itu dia musafir ke? Ataupun pemerintah itu dia masyarakat setempat di situ. Maka dia yang layak jadi imam. Kalau dia musafir pun dia tetap layak. Kalau zaman dulu maknanya wali itu maknanya dia ni orang yang paling layak jadi imam. Sekarang ni tidak. Bahkan pemimpin politik kalau dia datang ke satu tempat, kalau kita kata minta dia jadi imam, itu satu penghinaan dia kata. Malu aku. Dia akan kata begitu. Sebab apa? Sebab masyarakat kita ni imam masjid lain, imam wali pemerintah tu lain. Sedangkan zaman dulu tidak. Mana seseorang nak jadi pemimpin tu kalau nak jadi imam tu tak boleh, tak layak dia. Kalau tempat kita ni fenomena biasa. Kalau pemimpin politik tu setengah-setengah lah. Bukan semua juga. Tapi kebanyakannya tak erti baca Quran tu standard dia lah. Soalannya begitu. Memang betul pun. Dia bercakap sikit, kalau dia kena baca Quran kita boleh tahu memang teruk ni.
Ya, biasa gitu. Tapi dulu tidak. Ini perubahan zaman. Sebab tu dulu kena ingat, kalau kita baca kitab-kitab klasik gini, dia sebut wali jadi pemimpin. Peluh tu kalau nak praktik zaman lah ni. Rupanya wali pemerintah tu, dia pemerintah lah kita kata. Dia lah sebenarnya paling layak jadi imam salat. Sebab dia sesuadah tu. Hingga imam ni makna pemimpin. Jadi sekarang ni imam tu sudah terpisah. Bila sebut imam, tu imam maksudnya. Tu apabila pemimpin, wali ni kita tukarlah mudah. Takut nampak macam wali nikah pula ni. Apabila pemerintah maksudnya. Apabila pemerintah berada di pihak yang di pihak mukim. Mana pemerintah tu bukan orang musafir maksudnya. Lalu yang lain membacakan iqamat, maka hendaklah ia salat bersama mereka. Maknanya dia jadi makmum lah. Ataupun dia jadi imam. Ia salat. Saya lebih menyukai agar ia memerintahkan yang mukim untuk memimpin salat. Sebab dia pemerintah. Misalnya menteri besar mari, dia boleh kata. Dan bila dia kata, orang tak akan kata kepada dia. Dianya masyarakat situ juga. Dan dia pemimpin. Bila siapa nak salat, dia kata, ustaz lah jadi imam. Tak apa, boleh gitu. Sebab dia, kira-kiranya dia tu wilayah dia, kawasan dia. Maknanya dia tentukan, itu maknanya imam tu tentulah orang yang layak lah. Dia boleh kata gitu. Tapi kalau kita kata, orang kata, siapa mu nak kecek gitu. Tapi kalau dia tak apa. Dia, bagi saya lebih suka kepada kata Imam Syafi'i, dia memerintahkan yang bermukim untuk memimpin salat. Mana orang duduk situ lah. Dia suruh. Dan naklah ia tidak menunjuk menjadi imam orang yang berhak meringkas salat. Dia tak boleh nak suruh orang bermusafir tu jadi tu imam. Saya suka gitu. Sebab itulah dalam setengah-setengah pendapat mazhab ialah adalah mana orang musafir ni kalau dia lebih daripada seorang, dia salat dan dengan kelompok dia, ada yang kata gitu. Sebab kalau dia salat dengan orang bermukim, ni satu pendapat, tapi pendapat ni pendapat yang agak kecil lah. Sebab kalau dia berimam tu dia kena niat mufaraqah. Dah imam bangun, dia sudah 2 rakaat dah. Kalau dia pula jadi imam, lagilah ulama tak setuju. Sebab apa tu? Sebab dia 2 rakaat, orang lain 4. Walaupun memang dari segi fiqh boleh. Tapi kalau tempat mazhab Syafi'i kita ni, mana kalau kita ni musafir, kita nak berimamkan kepada orang yang bermukim, itu tidak digalakkan. Kecuali kalau kita ni jadi imam, tak apa. Misalnya saya pergi musafir, contoh saya pergi musafir di Pulau Pinang dalam Jumaat. Dia kata suruh saya jadi imam. Ya kita fahamlah maksud dia tu. Sebab pendapat tu lebih kuat. Tapi kuku mana pun pendapat tu berbeza-beza lah. Kalau kita bincang, boleh tengok dalam buku saya pun tak tengok lagi buku Dr. Profesor Basri buat tentang orang. Tidak ada mungkin musafir. Kau masuk muafir tu ni? Tak ingat. Ada buku terbaru dia. Boleh tengoklah di situ. Ada perbincangan. Padahalnya boleh semuanya bagi saya. Boleh semuanya. Tak perlu kita buat 2 imam di masjid tu. Tu. Tapi kuku mana Imam Syafi'i dia sebut sini, dia lebih suka orang bermukim lagi. Maknanya pemerintah yang dia tu orang situ, dia mesti, saya lebih suka dia suruh awak tu maksud orang bermukim. Jadi orang musafir yang berada di situ jadi makmum saja. Jadi maknanya ketika imam naik untuk rakaat seterusnya, dia sudah cukup dah 2 rakaat tu, enggak jamak qasar kan, dia bagi salam. Lepas tu dia bangun, dia sambung pula dengan niat yang lain. Tidak jadi masalah gitu. Hak paling sedihnya kita pengalaman di RNA dan sebagainya, kalau 5 orang lah jadi tu imam. Tu masalah jahil sungguh kita. Padahal 27 kali ganda tu. Jarang benar berlaku saya tengok. Bila pergi tengok orang salat, dia putus pergi. Orang Kelantan tu pergi sakut di kawan tu. Mana dia beriman ke dengan orang tu. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita sebenarnya, kita tak tahu pun orang jadi, kita ni telah dijadikan imam oleh belaki, kita tak tahu pun tetap sah salat. Tak payah duduk setuh-setuh lah. Sebab kalau setuh ni ada bahaya dia. Kena telah jadi tu imam tu, dia tak erti fiqh. Setuh apa setuh dia pun neng. Kau tu ayo dia tu nak. Tengah malam ni subuh ni. Tak ada apa ya. Bahaya setuh-setuh gini. Namanya paling tengok nak. Bukan boleh kira.
Sebab tu pendapat aku kata, tak payah setuh pun. Oh tu kuatnya. Kita pergi kat Allah Akbar tu duduk tepi dia. Kan dia kalau kita solat kan, ni kita tidak kira musim Covid lah. Kita pergi ke dekat, beza tumit kita ke belakang sedikit saja. Sekali orang tengok nampak macam satu sah. Ni kalau sore-sore lah. Imam sore, makmum sore. Bukan duduk nampak sekaki tu. Tak, sebenarnya ke pendapat kuatnya kita macam hampir sama. Cuma sedikit saja beza. Tak payah duduk setu-setu. Dia ketahui lah ni jadi makmum ni. Gitu. Bahkan kalau kita ramal 5 orang pun dia masyarakat, kita jadikan dia sebagai makmum kita, tak perlu duduk setuh. Allahu Akbar. Maknanya kalau dia dalam fiqh, kalau dia tidak sedar pun dia telah jadi imam dalam keadaan itu, tetap sah salat. Boleh 27 kali ganda. Begitu mudah sebenarnya syariat. Tapi bagi kita tak tahu, dia kata kita nak buat jadi imam mana, dia semaya musafir, kita semaya mukim, ataupun dia semaya gapo, tak tahu tu. Dia jamak takdim ke takhir ke macam mana. Mai sunat ke gapo tak tahu. Memang ada sungguh berlaku pun. Saya tak teringat kepada masalah fiqh tu. Kita tahu fiqh tu cuma kita sebut okey, katakanlah hari itu mari semaya, kita kata tak semaya, dia jamak apa ni kita kata takdim lah. Jamak takdim. Jadi dia pun semaya 2 rakaat. Semaya 2 rakaat. Tak ada habis bu. Mana boleh 2 rakaat ustaz, ini semaya maghrib ni. Tengok tu. Maknanya maklumat tu tak ada. Padahal walaupun semaya jamak takdim dalam waktu maghrib, kita boleh buat isya dulu pun, tak ada masalah. Khilaf ulama tu. Saya kata nanti dulu, saya tak habis lagi ni. Sebab dia ingat sebab dia kata tuan rumah, kena dahulu kan. Ya, kita faham tu. Naknya khilaf. Khilaf. Sebab tu saya pernah berlaku. Kita pergi dengan tok guru kita, dia semaya, dia buat isya dulu. Kita buat ngari. Tak ada apa. Dia wis halal. Kita pun sambung. Dia pun paling. Tahu waktu dulu ni. Tak apa. Tak berlaku. Tak apa. Tak ada masalah. Asal kena faham lah. Kena faham. Masalah kita nak tarjih yang mana lebih kuat ke tu, itu bab tarjih tu khilaf juga. Selama kata tak ada, sama saja. Ada kata kuat ni lah sebab tuan rumah. Itu andaya ahli fiqh saja. Sebab Nabi tidak perincikan begitu. Tak apalah hukuman Nabi tahu. Fiqh ni begitu sifat dia. Ni kita duk bincang ni dalam konteks mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dengan mazhab Syafi'i sebanyak mana berlaku khilaf. Imam Nawawi dengan kita kata Hafiz Ibn Hajar, banyak berlaku khilaf. Itu perkara biasa. Kita kena biar kita terdidik dengan cara fiqh itu. Cara akidah lain, cara fiqh lain. Baik. Apabila saya terjemah wali ni sebenarnya pemerintah. Apabila pemerintah berada di pihak orang yang bermukim, maka dia maknanya pemerintah itu tidak musafir. Lalu makna muazzin itu telah melakukan iqamat. Maka hendaknya ia salat bersama mereka. Walaupun dia semaya dah pun dia kena salat bersama mereka. Ini yang terbaik, tidak timbul fitnah. Jadi sunatlah dia semaya lepas tu. Dan hendaklah ia tidak menunjuk menjadi iman orang yang berhak meringkas kasar. Dia kena tunjuk, dia kena arah. Arah lah kita kata. Orang jadi imam tu orang bermukim, jangan orang musafir. Gitu. Namun apabila ia menganjurkan, mempersilakan orang musafir jadi imam, maka kata Imam Syafi'i, saya memandang makruh jika di antara makmum terdapat orang-orang mukim yang layak jadi imam. Katakanlah pemerintah itu pergi satu tempat, misalnya dia mari pergi ke Bacok misalnya, tiba-tiba dia suruh orang musafir jadi imam. Sedangkan orang bermukim itu ada yang layak. Makruh bagi saya. Kata Imam Syafi'i. Makruh bagi saya. Sebab apa dia nak suruh orang musafir? Biar orang musafir jadi makmum lah. Gitu maksudnya. Namun apabila gitu, bagi memandangnya makruh, saya anggap makruh. Apabila orang bermukim bermakmum pada musafir, maka ia harus meneruskan salat setelah musafir menyelesaikan salatnya dan dia tidak perlu mengulangi. Katakanlah, bukan kata tak sah. Misalnya orang musafir, dia mari kapal kita. Dia jadi imam. Enggak dia buat jamak qasar. Ataupun dia qasar saja kau, ikutlah. Kalau jamak tu tak jadi masalah lah kita kata. Jamak qasar. Maknanya isu qasar tak terai perbezaan itu. Bila dia bagi salat, kita kena tambah lah. 2 rakaat lagi tu. Ataupun 1 rakaat lagi kau. Dan tak perlu kita i'adatus salah, semayah mula lepas tu. Sebab ingat dua istilah. Kalau i'adah,
maknanya mengulangi salat dalam waktu yang sama. Kalau qada, mengulangi qada ni makna ganti salat dalam waktu lain. Bila terlepas waktu, misalnya terlepas waktu zuhur, kita salat zuhur pada waktu asar tu dia panggil qada. Tapi kalau kita salat, kita tersilap salat zuhur, maka kita semaya semula dalam waktu yang sama tu dia panggil i'adah. Istilah dia gitu. Apabila orang bermukim bermakmumkan orang musafir, maka ia wajib meneruskan salat setelah musafir menyelesaikan salatnya, dan dia tidak perlu mengulanginya. Maka dia tambahlah, dan dia tidak perlu semaya semula. Tak perlu semaya semula. Kalau bahasa Kelantan kita semaya semula, tak perlu. Okey, boleh saya ambil sedikit lagi. Apabila tidak ada pemimpin di antara mereka, ni dalam kumpulan orang nak semaya ni, maka saya lebih menyukai orang mukim yang menjadi imam. Dia sebenarnya, kita bincang dah sebelum ni, kalau dalam kisah ni, kalau pemimpin itu sendiri jadi imam, hak tu terbaik, kita fikir dah. Tapi kalau pemimpin tak saya jadi imam, dia berhak suruh orang lain jadi imam. Jadi orang lain tu, bagi Imam Syafi'inya, kena orang bermukim. Kalau dia suruh orang musafir, makruh. Dan pemimpin tu pada waktu tu, kalau dia maya dah pun, dia kena maya pula. Hak tu molek ya. Kalau tidak, dia jadi macam pemerhati duk tengok maya. Apa ni? Abah maya dah. Semaya pula lah. Jadi sunat. Tak sewi nampak pelik. Kalau kita perhatikan Imam Syafi'i, dia nak jaga tak sewi timbul isu lah. Jadi apabila tidak ada pemimpin di antara mereka, maka saya lebih menyukai orang yang bermukim menjadi imam, agar semua menyelesaikan salatnya bersama imam. Lalu para musafir menyempurnakan bilangan salat, rakaat salatnya, yakni tidak merengkaskannya. Maknanya kalau orang musafir pun molek mai tamam jugalah. Jamak tu suku. Ke dia ada dua, jamak dan qasar. Dia maya jamak. Mana selepas maya zuhur tu kata, dia maya lah asar. Mungkin dia beri dengan pokok dia lah. Tapi maya zuhur tu dia maya bersama dengan sempurna. Bukan dengan qasar. Imam Syafi'i suka gitu juga. Tapi kena ingatlah dari sudut fiqh, kalau dia nak jamak qasar pun tak apa. Mana itu dia niat farakah, ulama kata. Dia bagi salam. Kemudian dia sambung pula 2 rakaat. Ada kata begitu. Ada buku dengan saya tu bincang masalah ni. Buku tu buku dalam bahasa Melayu. Baguslah dia sebut tu. Dia bincang tentang ni. Masalah kita bincang ni lah. Boleh ke tidak begitu? Misalnya makmum tu semaya zuhur 4 rakaat. Moga dia bukan musafir. Kita musafir. Daripada awal lagi. Jadi, bila dia naik rakaat 3, di situ kita sebagai musafir ada pilihan. Sama ada kita terus nak bagi salam, menyempurnakan rakaat kita, ataupun kita tunggu dia duduk di situ, tunggu dia selesaikan 2 rakaat, kita bagi salam bersama dia. Ada juga setengah ulama kata hal tu lebih kuat, setengah kata tidak, sebab kita boleh sambung tu 2 rakaat lagi selepas dia tu, untuk 2 rakaat kita lagi, 2 lagi tu jamak tu. Tu perbezaan pandangan ulama dalam bab fiqh. Jadi bagi saya nya, perkara tu bila kita belajar, kita nak tahu mana, sebab itu pandangan ulama. Nabi secara khususnya tidak gitu, cuma ulama fiqh panggil fiqh. Sebab apa? Asah dianya tak boleh ada 2 imam dalam satu masa. Tu asah dia. Tak kira lah awak beri imam musafir, kau beri imam tamim, tapi tak boleh 2. Tu sebenarnya. Sebab tu dalam buku dia tekankan sangat di surah RNA, di mana ke semaya beberapa orang imam. Hak ni mari yang keluarga dia, pok dia imam, anak dia jadi makmum. Hak ni pun gitu juga. Wasa lah apa dia nya. Hak tu hak betulnya. Baik, apabila mereka mempersilakan musafir yang menjadi imam, maka hal itu tidak mengapa. Padahal benda tu khilaf, tak apalah. Ini bagi Imam Syafi'i. Apabila mereka mempersilakan musafir yang menjadi imam, maka hal itu tidak mengapa. Namun orang-orang yang bermukim meneruskan salat yang telah dikerjakan bersama musafir, apabila musafir itu qasar. Maknanya dia kena tambah lah lepas tu. Bila musafir itu assalamualaikum, maka musafir dia qasar. Semaya 4 rakaat, seperti saya sebut tadi lah. Maka orang yang bermukim, dia bangun, tambah 2 rakaat lagi. Itu maksudnya. Boleh, tak ada jadi masalah, kata Imam Syafi'i. Jika imam musafir mengerjakan salat tanpa ringkas, maka hal itu telah memadai, sah bagi semua. Tak apa juga gitu. Dia musafir, tiba-tiba jadi imam. Dia pun pakai waktu tamam. Serupa. Jadi tak nampak khilaf zahir. Okey juga. Ada ulama kata itu lebih baik. Begitu. Sebab apa? Sebab makmum ni macam-macam itu lama. Tak ada apa nak buat lagu untuk mikir. Tu imam salah. Ada jahil tu. Kesusah tu. Patut ada pula pegang pendapat kata tu pendapat tak kuat. Nak buat macam mana?
Tu Sebab dia kena ingat dalam kis ni ada setengah ulama kata niat farakah, tapi ramai ulama kata tidak niat farakah, niat tambah. Dah kita ni semaya tamam, bukan mufarakah dengan imam, mufarakah ni kalau imam batal. Macam-macam pula lah kalau disebut dalam kitab fiqh tu. Tak apalah. Okey, hukum tidak mengenal imam mereka. Tak kenal tak imam, boleh ke tak jadi imam? Oh, kalau nak kenal berat. Maya jemaah ramai tu mau kena cek dulu tu imam siapa. Nah, sebab itulah. Tapi jangan kita main-main. Ada yang kata kenal-kenal. Sebab tu setengah-setengah hujit tu dia tulis di papan kenyataan email hari ni siapa. Sebenarnya maksud nak salah-salah ni. Kan ada dia screen TV kan. Mana setiap bahagian dalam ada, bahagian luar ada. Siapa dia khatib, siapa dia imam. Tok bela sebut lagi. Jadi jelas tak timbul tanda tanya. Bagus juga di situ tu. Kita boleh tahu hari ni ni tu emailnya. Cedek mula nak lari lah. Nah, no. Sebab memang ada setengah email tu tak sah baca Al-Quran dia. Kadang-kadang kita dengar. Pusing kita. Baik, bab ni kita bincang menghadapi. Okey, ada apa-apa persoalan ke? Kalau ada nak tanya boleh dipersilakan. Ni kita bincang ni tidak detail ni. Ni ringkas ni. Kalau nak detail lagi kitab fiqh tu berasingan. Okey, ada soalan tak? Tanya boleh dipersilakan. Ada setengah-setengah kata email kita mengelak supaya dia tidak letak dia. Dia sujud dah bawa Allah. Dalam fiqh ada sebut. Boleh juga begitu. Mana dia dia bermula dengan fi'li baru qauli. Misalnya contohnya, sebab saya pun dulu sebelum kena Covid ni sakit lutut ni. Jadi kat kita bila pergi semaya, bila pergi jadi kuliah, tak gamak nak ayat sakit lutut tu hari suruh jadi email. Pergi yoga lah. Email ustaz, tak kena kata minta sakit lutut. Ustaz, sakit lutut banyak boleh tu. Ya kau. Takutnya kata gitu no. Jadilah juga. Jadi bila nak bangun tu masa kita sakit tu lambatlah. Tu saya bangun dulu. Bila kita sudah kira nak angkat punggung dah, baru kita kata Allahu Akbar. Sebab kalau kita kata Allahu Akbar, lepas tu kita tak boleh bangun selalu kalau nak guna tangan dulu, nak itu dulu. Orang litas kita, orang belakang takut dia tak faham fiqh, dia pun tak sedar hati. Padahal kita tak apa sebab kita yang memulakan pergerakan tu. Benar-benar gitu. Jadi situ saya nak ambil jalan keluarnya, kita ambil pendapat tu mana kita bangun dulu. Bila kita dalam keadaan kita dah nak angkat kepala, nak qiyam, baru kita kata Allahu Akbar. Jadi bila makmum angkat dia tengok kita berdiri dah, dia pun selesa lah. Okey. Dia ada soalan lain ke? Itu sebenarnya antara hikmat kita boleh tahu pandangan-pandangan ulama tu. Jadi masalah ni luas lah. Semaya tamai dengan semaya musafir yang tamai ni kalau jadi masalah ni kadang-kadang musafir ni dia masjid tu dah semaya kan. Dia semaya di taman. Dia pergi lewat untuk dia ni, orang tu semaya lagi, dia pergi buat semaya ni. Kosa dia. Dia macam dua ini kan. Hatu ulama taksir tu sebenarnya tak berapa molek lah. Sebab apa? Jadi dia gini. Dia jadi macam bercanggah dengan zahir hadis Nabi tak benar ada dua imam satu tempat tu. Jadi gitu. Padahalnya tak ada masalah pun kita gitu. Kita jadi masbuk dia lah. Lepas tu kita dia kata kalau dia kata lebih berat ada garis taman tu sekali. Memanglah. Dia kena buatlah empat tu kan. Jangan dia pergi ada untuk imam buat dua, dia pergi buat dua sekali kan lah. Ya. Imam buat empat bila dia keduka yang tiga lah. Dia buat dua tak boleh lah tapi dia kena buat empat jugalah. Betul. Dia gini, masalah tu sebenarnya khilaf lah. Dalam kitab tu ada sebut. Ramai ulama setuju kita sembahyang tamam lah. Supaya tidak nampak bercanggah zahir dengan iman. Ju'ilal iman yu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk kita ikut ya. Tiba-tiba kita tak ikut. Walaupun ulama kata sah tapi tak comel. Jadi kita sembahyang untuk sembahyang pertama tu serupa dengan dia, lepas tu kita buatlah dua pula selepas tu berjemaah dengan sama-sama kita. Dia lebih comel nampak. Memang gitu pun anak pun buat begitu. Sebab apa? Cuba bayangkan. Kadang-kadang kita pergi tu email semaya 2 rakaat dah. Kita 3 rakaat ke ataupun 1 rakaat, kita nak buat 2. Maknanya kita kena sudah dulu pada email. Jadi tiba-tiba kita kena semaya mari orang lain hak tidak musafir mari. Jadi dia ikut email kita duk je nampak berselah tu. Nampak tidak selaras. Hak tu tak comel tu. Sebab tu ulama kata semolek-molek kita semaya tamam lah. Ada yang kata gitu.
Dia kalau almarhum Tok Guru Menteri Besar Kelantan pun, dia pernah nasihat pada kita lah orang muda ni, buat begitulah. Walaupun kita tahu khilaf fiqh tu, buat apa tu? Supaya tidak timbul isu, tidak timbul fitnah. Lepas tu nampak comel. Lepas tu lebih selarah dengan sabda Nabi, ju'ilal imam liyutamma bih. Orang panggil ikut imam tu macam mana? Hak zahir. Zahir tu kena ikut. Hak dalil tu tak kira. Memang kita ni musafir. Tapi kita semaya tu molek gitulah. Jadi saya pun lebih suka gitu sebenarnya. Tama-tama kalau pergi kampung, aku tidak. Kita berpuasa. Orang duduk tengok. Kita berpuasa. Sebab saya pernah buat juga gitu. Lepas tu kita fikir, patut ulama kata molek ni pun. Kita lebih selesa. Gitulah. Buku tu bagus. Saya bawa buku tu ingat. Satu lagi ni yang semayan puasa tu. Dia buat kisah orang itu. Pernah buat lah di Arab dia masa di Nepal. Memang betul Arab. Kalau kita salah sudah habis 2 rakaat kita mati salah. Orang marah dia. Dia ikut orang mana dia? Sebab buat 3 dulu dia kata buat maghrib kita buat isya dulu. Dia betul lah. Memang ada khilaf pun sebab tu dalam syarah Ethiopi syarah Nasa'i tu dia bincang panjang. Antara sebab kalau kita nak cari hadis Nabi mesti kena buat gini, tak ada lah begitu. Cumanya di atas dasar dia panggil tuan rumah. Dia atas istilah tuan rumah. Mengorit kita buat takdim, maknanya bila kita buat takdim maknanya ngoritlah tuan rumah. Enggak tuan rumah perlu dihormati, dia kata. Gitu. Tak apalah mana pun. Sebab itu maksud anaknya. Mana kalau kita tahu dia punya fiqh masyarakat setempat, kita buat gitu. Kalau mana kita tahu tempat dia ngorit dulu, kita buat ngorit dulu. Kita kena malu sama duduk kita. Padahal tak apa pun sebenarnya, tak ada masalah pun. Kita bagi salah, lepas tu kalau kita tak sembahyang maghrib. Kali dia ingat maghrib lepas. Dia orang Arab ni memang begitu. Ana rasa setengah-setengah dia tahu pun khilaf. Cuma bagi dia hak tu lebih baik. Kalau hak jahil tu mungkin juga berlaku gitu. Gitulah. Tapi tak apa sebenarnya, biar pastinya kita kena tahu. Kita kena tahu. Kita ada soalan lain tak? Bagus juga Yalah fiqh ni dia luas. Tapi luah-luah pun maknanya kita kena tahu, jangan kita luahnya ada kali. Ya? Mana kita bersafir, kita di sembahyang zuhur, kita boleh berapa rakaat? Boleh? Ada 2 rakaat. Boleh ada. Tapi setengah-setengah ulama kata itu bukan pilihan terbaik lah. Ada dalam kitab tak ada sebut. Dan saya sendiri pun sebenarnya saya tak buat begitu. Saya tak buat walaupun ada pernah peruntukkan dalam fiqh tak ada. Tapi sebab kita tadilah ana lebih suka pada hadis-hadis alasan ulama kata tak sewi nampak khilaf imam itu. Dah ana tahu pendapat tu bukan kuat pun dalam mazhab Syafi'i. Okey, ada soalan lain. Kenapa berpelik tu? No, bisalah. Boleh di segi fiqh tak masalah sah. Okey, tak ada apa-apa persoalan, kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.